Hobi suka kumpul loceng. Bila meninggal, semuanya jadi menyeramkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian, apa khabar? Selamat malam. Bersediakah anda untuk cerita seram yang seterusnya? Kalau dah sedia, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Yang mana belum update pula, yang mana belum follow saya social media, boleh follow dekat bawah, geng. Jemput support tim puaka semua. Malam ni tak nak sembang intro panjang-panjang. Intro kita nak pendek-pendekkan je, sebab cerita malam ni pada aku agak menyeramkan lah. Malam ni kita ada sebuah kisah misteri yang saya nak cakap seram tu ada, tapi lebih kepada traumatized. Dia macam trauma sikit bila dengar cerita ni. Tapi sebelum tu, sebelum aku sambung cerita, nak promote sikit. Saya ni merupakan seorang fotografer. Jadi kalau korang perlukan seorang fotografer untuk majlis kahwin ke, tunang ke, convocation ke, berkhatan ke, apa lagi, majlis bidan satu Malaysia ke, anything, tak kisah apa-apa event, korang boleh contact kami di The Sirih. Harga murah dan diskaun sebanyak RM200 dengan syarat korang pergi DM number dekat description dengan hashtag Tim Puaka. Nanti dorang akan kasih harga rahmah, geng. Fotografernya siapa yang akan pergi ambil gambar? Siapa lagi kalau bukan saya, geng? Sayalah yang akan pergi ambil gambar dekat majlis-majlis korang. Jadi jemputlah, pergi contact number dekat bawah. Nanti admin saya akan sambut korang. Yang penting nyatakan hashtag Tim Puaka. Stop promote diri sendiri, geng. Nanti orang bosan, nanti orang lari. Jadi berbalik pada cerita tadi, nak sebut pasal hobi ni kan, semua orang ada hobi masing-masing, betul tak? Kalau dulu-dululah zaman aku sekolah, semuanya hobi yang aneh-aneh, kau tahu tak? Kau bayangkan zaman aku dulu, bila cikgu tanyalah, kau hobi awak apa dia? Ada yang cakap, saya cikgu, saya suka kumpul stamp. Aku tak tahulah apa yang menarik sangat kumpul stamp ni. Maybe bagi dia kumpul stamp ni menenangkan. Bila dia tengok stamp, dia rasa macam, oi, tenang ribu jiwa. Bila ditanya orang lain, hobi awak apa pula? Ada yang jawab, geng, hobi saya gentel bulu ketiak. Ini betul, aku tak tipu. Memang betul, geng. Sekarang dah jadi polis dah member tu. Tapi aku tak sure lah hobi gentel bulu ketiak ni masih sama ke tidak. Sebab kalau sama macam pelik pula kan. Kan tengah buat Roblox, tiba-tiba dia pergi gentel bulu ketiak penyenayah. Dah lain macam. Kalau member aku tengok video ni, nanti DM lah, lama tak bersua. Aku ingat lagi hobi kau suka gentil bulu ketiak orang. Jadi nak cerita pasal malam ni adalah sebuah cerita tentang Abang Man. Abang Man ni katanya baru kehilangan seorang bonda tercinta akibat sakit jantung. Abang Man cakap arwah ibunya ni ada satu hobi tau. Hobi dia adalah kumpul loceng. Setiap malam minggu, dalam malam Sabtu macam tu, ibu ni akan bawa turun semua loceng daripada dalam almari, disusun atas meja, dia akan lap satu persatu. Arwah ibu cakap dia suka bunyi-bunyi loceng ni tau. Dekat rumah tu, dekat dalam almari pameran tu, lebih kurang 100 biji loceng. Banyak tau. Semuanya dijaga dengan elok, dengan rapi. Dan semua loceng tu pelbagai jenis rupa dan warna, geng. Tapi semua tu loceng yang kecil-kecil tu lah, yang orang macam loceng yang teng teng teng. Loceng macam gitu, geng. Bukannya loceng kebakaran tu besar pula nanti nak letak dalam almari. So nak dijadikan cerita, arwah ibu Abang Man ni meninggal secara mengejut tau. Tak ada sakit apa-apa, tiba-tiba terkena serangan jantung. Ingatkan, dengan meninggalnya ibu ni, habis sampai situ je. Rupanya ada benda yang merenyang. Maafkan saya typo. Rupanya ada benda yang menyeramkan berlaku. Tapi sebelum saya sambung cerita seram ni, kita perlu tukar lampu merah kita dulu. Kau sabar kejap.
Merah gelap betul malam ni. Tapi sesuai lah untuk cerita seram kan. Kalau aku tukar lampu hijau kan jadi hak pula aku malam ni. Jadi kita sambung cerita. Abang Man ni lah cerita dekat aku. Sehari selepas ibu dia meninggal, semuanya jadi macam biasa je. Suasana sedih dan hiba. Sebab ibarat macam ibu ni tunjang belakang sesebuah keluarga. Kalau hilangnya ibu, hilangnya sebuah makna keluarga, betul tak? Abang Man dengan isteri dia mempunyai seorang anak berusia 4 tahun. Diorang ni memang tinggal dekat rumah ibu sejak dulu lagi. Sebab ibu Abang Man ni dia duduk seorang tau. Ayah Abang Man telah meninggal 10 tahun lepas. Jadi demi menemani ibu daripada duduk seorang-seorang, Abang Man decide nak cari kerja area kampung, duduk dekat sana dengan ibu, supaya makan minum ibu nanti ada orang jaga, ada orang boleh tolong tengok-tengokkan ibu. Nak dijadikan cerita dekat sini, 3 hari berlalu macam biasa sejak ibu meninggal. Tak ada apa-apa yang pelik, tak ada apa-apa yang seram. Tahlil memang berterusan selama 3 hari tu dekat rumah, sehinggalah menjelang hari Minggu, merupakan hari Sabtu. Waktu ni baru je lepas tahlil geng. Rumah ibu Abang Man ni merupakan rumah kampung tau. Rumah kampung yang 2 tingkat. Kalau korang perasan yang rumah kampung yang jenis bahagian dapur ni adalah simen, tapi bahagian tingkat 2 tu merupakan kayu. Almari loceng tempat ibu simpan segala jenis loceng kegemaran dia pula ada di ruang tamu, betul-betul sebelah dengan pintu utama rumah dekat tingkat 2. Dekat rumah bahagian kayu tu lah. Waktu ni Abang Man 3 beranak tengah duduk melepak dekat dapur sambil mengemas, sambil minum malam. Almaklumlah baru lepas tahlil geng, jadi kenalah kemas pinggan mangkuk semua. Malam Minggu tu suasana rumah hening. Hening ni bukan sejenis karipap geng. Hening ni merupakan keadaan yang senyap sunyi. Dia senyap hanya bunyi kekatu dan juga bunyi cengkerik. Macam mana bunyi kekatu? Curut. Macam gitu bunyi dia geng. Mana aku tahu bunyi kekatu macam mana. Tapi waktu ni diorang tengah tengok TV. TV dekat rumah tu berada dekat area dapur tau. Sebab dapur rumah diorang ni besar. Dekat situlah ada TV, dekat situlah tempat luang masa bersama keluarga. And dorang ni jarang sangat duduk dekat area ruang tamu atas. Sebab apa? Sebab dekat sana dah lah dibuat daripada kayu. Lagi satu panas. Selalunya kalau ada jiran datang melawat, barulah ruang tamu tu digunakan untuk layan tetamu je. Kalau tak, semua aktiviti keluarga akan dibuat dekat bahagian dapur. Sebab dapur tu memang cukup besar untuk buat aktiviti lepak-lepak semua. Selalu juga ibulah yang guna ruang tamu tu untuk bersihkan loceng-loceng kesayangan beliau. Jadinya malam tu lampu ruang tamu ditutup. Langsir yang memisahkan antara ruang tamu dan juga ruang dapur ditutup juga, menghadang mata daripada melihat. Waktu ni Abang Man dengan isteri anak dia tengah tengok TV. Tiba-tiba isteri dia cakap, "Bang, saya nak masuk bilik dululah, nak tidurkan anak. Dah pukul 11 lebih dah ni." Abang Man bagi tahu, "Yelah, tak apa, pergi masuk bilik dulu. Abang nak habiskan cerita ni kejap, nanti abang masuk bilik." Sweet kan suara Abang Man. Lepas isteri dengan anak dia masuk, lebih kurang dalam setengah jam macam tu, Abang Man waktu ni leka tau, tengok movie dekat TV tu. Tiba-tiba Abang Man terdengar bunyi kring. Waktu ni Abang Man ni macam palau tau bunyi tu. Dia palau sebab dia ingat bunyi tu datang daripada arah TV. So dia buat tak tahu je. Senyap seketika, dan beberapa lama lepas tu lagi sekali ada bunyi tring. Bunyi tersebut merupakan bunyi loceng. Waktu ni Abang Man terus ubah kedudukan daripada sedang baring atas sofa. Dia terus duduk. Dia seakan mencari dari mana datang bunyi loceng ni. Abang Man pun perlahankan bunyi TV. Dia cuba tangkap ada lagi tak bunyi loceng tersebut. Dan waktu tu tiba-tiba lagi sekali kedengaran bunyi loceng. Kling.
Dah waktu ni Abang Man sedar yang bunyi loceng ni datang daripada arah ruang tamu yang terlindung dengan langsir. Waktu ni Abang Man rasa cuak sikit tau, tapi dia tak fikirkan benda yang bukan-bukan. Abang Man cuba sedarkan hati dia, cakap, tak ada apa-apa ni. Tak ada apa-apalah, okey lah, tak ada apa-apa. Abang Man sambung tengok TV, geng. Dan tiba-tiba lagi sekali, kali ni lebih kuat, lebih deras, bunyi loceng berbunyi. Tring, tring. Seakan macam ada orang sedang menghayunkan loceng tu untuk bunyi. Terus Abang Man berdiri. Dia berjalan ke arah tangga yang menuju ke atas, ke arah ruang tamu yang gelap. Abang Man selak langsir, dan di balik kemalapan cahaya malam, Abang Man mula rasa tak sedap hati. Dia buka lampu ruang tamu. Waktu tu Abang Man nampak loceng-loceng ibu yang sebelum ni elok tersusun dekat almari, tapi sekarang tersusun atas meja sebelah almari tersebut. Meja tu memang selalu digunakan oleh ibu untuk letak semua loceng-loceng dia, dan ibu akan mencuci locengnya satu demi satu dan simpan semula ke dalam almari. Memang meja tu lah yang ibu gunakan. Ibu akan duduk, dia lap-lap loceng tu, simpan balik dalam almari satu persatu. Dia ulang sampailah siap. Abang Man pun dia pandang keliling ruang tamu kecil tu. Kosong, tak ada orang. Macam pelik pun ada juga. Siapa agaknya yang keluarkan segala loceng ni? Abang Man pun dia turun semula ke dapur. Dia masuk bilik. Waktu ni tengok isteri tengah tidur. Baru dia nak tanya isteri dia, awak ke yang keluarkan loceng-loceng mak ni? Tapi tak sempat tanya, member dah tidur berdengkur, geng, krong-krong. Abang Man pun terus kembali ke ruang tamu tadi. Abang Man pun mulalah ambil loceng tadi satu persatu. Dia mula susun ikut turutan. Satu, pam, pam. Sewaktu dia tengah cucun-cucun, cucun pula. Ingat comel ke? Ingat bekal Umar pergi cekul ke? Bukan. Sorry kan, tersasul. Waktu ni Abang Man tengah susun satu persatu tau loceng arwah ibu. Abang Man sambil dia susun tu, dia lap loceng tu, dia letak. Dia lap, dia letak. Sama macam apa yang arwah ibu buat dulu sewaktu dia masih hidup. Setelah selesai, dia tutup pintu almari. Waktu ni Abang Man ni baru je tahu nak keluar daripada ruang tamu tersebut. Masa dia tengah berjalan, Abang Man terdengar Suara yang amat mirip sekali, amat dikenali. Suara arwah ibu. Suara tersebut seakan berbisik ke arah Abang Man. Suara tu cakap, "Terima kasih abang sebab tolong ibu." Waktu ni tak sempat tutup lampu, geng. Terus Abang Man berlari turun ke dapur, masuk bilik tidur sebelah bini dia. Dan benda ni bukan sekali tau berlaku. Benda ni berkali-kali berlaku. Setiap hari Minggu je mesti dia akan dengar loceng. Dan bila dia pergi tengok, dia akan nampak loceng tu elok tersusun atas meja. Abang Man pun dia akan ambil bersihkan satu-satu. Dan waktu tu, lepas settle je bersihkan loceng, mesti dia akan dengarkan suara ibu yang cakap, "Terima kasih sebab tolong ibu." Benda ni dah lebih kurang sebulan jadi, kan. Dan Abang Man pelik. Dia dapat rasakan seakan macam arwah ibu ni macam balik ke rumah setiap hujung minggu untuk ingatkan Abang Man supaya bersihkan loceng-loceng tersebut. Kes ni baru je jadi tau, lebih kurang dalam 2 bulan lepas. Tak lama, kan, 2 bulan lepas. So sekarang ni Abang Man dia macam tak tahu apa yang dia patut buat. Dia nak minta pendapat. Apa yang perlu dia buat? Adakah itu ibu yang betul ataupun bayangan sahaja? Perlu ke dia buang loceng-loceng tu baru ibu tak balik? Ataupun mungkin ibu tak tenang ke dekat sana? Dia tak tahu apa yang dia patut buat. Ke loceng-loceng ibu tu ada penunggu yang menyebabkan Abang Man kena selalu cuci dia? Tak tahu, geng. Jadi dia nak minta bantuan korang untuk bagi nasihat apa yang Abang Man ni kena buat. Sebab dia risau. Takut benda tu nanti lagi mudarat
membahayakan keluarga dia. Thank you so much gang pada mana yang sudi singgah daripada awal sampai ke habis. Semoga cerita ni jadi iktibar lah buat kita. Bukan iktibar mana pun, tapi semoga cerita ni jadikan peringatan lah buat kita je. Untuk Abang Man, saya nak bagi nasihat, nak bagi pendapat, saya tak pandai sangat. Tapi mungkinlah ada antara viewer saya sekarang ni, dia lagi tahu. Macam yang korang dengar tadi, Abang Man ni ada masalah geng. Jadi tolonglah bantu dia, bagi tahu apa seterusnya yang dia kena buat supaya bunyi loceng tu tak ganggu setiap hujung minggu. Abang Man cakap juga, dia cakap yang peliknya bunyi loceng tu kadang-kadang dia seorang je dengar. Dan pernah beberapa kali dia tanya isteri dia, "Sayang, you ke awak ke yang keluarkan loceng-loceng tu pada malam-malam ni?" Isteri cakap, "Tak, saya tak sentuh pun loceng mak." Itu yang membuatkan Abang Man ni lagi rasa tak tentu arah. Jadi nak minta bantuan korang, sama ada yang ada pakar dalamnya ataupun yang pandai, tolong nasihatkan Abang Man dekat komen apa yang dia kena buat geng. Sebab dia takut kalau dibiarkan benda ni lagi teruk, ganggu anak bini dia. So thank you so much pada mana yang join kita daripada awal sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kita jumpa dalam next story puaka. Ingat geng, kalau korang nak cari fotografer, boleh klik link dekat description, gunakan hashtag Tim Puaka untuk diskaun RM200. Okay geng, so that's all for today. Assalamualaikum, selamat malam. Jangan biarkan malam anda jadi story puaka.